Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah fi ma yajibu 'alan nisa fi umuri diniyah, sehinggalah perkataan beliau faslun kecelaan tabarruj, yakni berhias-hias yang tidak kena pada syarak bagi perempuan itu merupakan sifat kecelaan, sifat yang dicela oleh syarak. Allah Ta'ala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakah wa ati'na allaha wa rasulah. Artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu. Wa korona ni ke? Korona ni maknanya dalam bahasa Arab seiring. Wa korna fi buyutikum, hendaklah kamu sentiasa berada di rumah bagi perempuan. Itu maksud dia. Korna. Kiran wa haji kiran ni maknanya haji dan umrah serentak. Sekali, sentiasa, hendaklah menyentiasa ke seiring, sentiasa berada di rumah. Dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu. Ini sifat perempuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh. Orang lain ni tak usah duduk dalam rumah, rasa puas rumah suami dia, rasa suka keluar. Sifat yang sebenar dan Tuhan suruh orang perempuan ni tetap di rumah. Ni khas perintah ini ditujukan kepada perempuan-perempuan. Wala, dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu kala. Dan perintah lagi, jangan berhias dan berkelakuan seperti orang jahiliyah, yakni orang sebelum kedatangan agama Islam. Sebelum datang Nabi Muhammad, maka perempuan-perempuan dulu tak lekat duduk rumah. Selalu keluar rumah dan suka berhias, menunjukkan keindahan dia kepada lelaki, menyebabkan lelaki berzina dengan dia. Ni Rasulullah tegur, ayat Quran tegur, hentikan perbuatan itu, lazimi sentiasa duduk di rumah dan jangan berhias seperti perhiasan jahiliyah. Nabi tak suruh kata jangan berhias. Boleh berhias, tetapi jangan berhias sama seperti orang jahiliyah. Yakni hiasan dia menyebabkan tunjuk kepada orang yang halal nikah, menyebabkan timbul syahwat nafsu, menyebabkan berzina. Tapi kalau hiasan itu untuk suami, waktu sunat pula hukum dia, dapat pahala dah pula baginya. Kalau suami dia suruh, wajib bagi dia pula berhias. Dan dirikanlah solat. Ni Allah Ta'ala suruh kepada perempuan, dirikanlah solat
Dan tunaikanlah zakat. Kalau ada zakat, perempuan jangan kedekut. Jangan ajar seorang perempuan kedekut. Lah ni perempuan ni sangat bercermat-cermat. Kalau benda-benda wajib kadang-kadang tak siap nak waktu bik juga, kena waktu bik sebagai zakat. Dan taatilah Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini perintah Allah Ta'ala kepada perempuan-perempuan. Firman Allah Ta'ala lagi, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Gapo dia Tuhan suruh? Wakul, katakanlah kepada wanita yang beriman. Hak ni khas pula dituju kepada wanita yang beriman. Maka siapa dia rasa dia tu wanita yang beriman, dengar betul-betul perintah daripada Allah. Tuhan kata apa? Hendaklah kamu menahan pandangan mereka. Suruh orang perempuan menundukkan pandangan mata dia. Bukan orang lelaki saja dah. Perintah ni dikhususkan yaghdubna min absarihinna. Suruh orang tina jaga mata juga. Orang tina kena jaga juga, jangan dok tengok artis Korea. Jangan dok tengok artis gapo dia menyebabkan tengok tok laki dia tak jadilah mana. Dia nikah dengan orang asli. Duduk tengok Korea. Benar Korea sungguhlah. Tapi Allah Ta'ala perintah khas kepada perempuan. Bukan lelaki saja dah. Ni kepada perempuan. Disebut lil mu'minat, bagi orang perempuan, menahan pandangan, merendahkan pandangan, jangan tengok. Memelihara yahfazna furujah, memelihara kemaluan, yakni memelihara kehormatan mereka, jaga maruah dia, pandai jaga kehormatan dia. Kalau dia anak dara, kalau dia seorang anak perempuan, kalau dia sebagai seorang isteri, kalau dia sebagai seorang ibu, mesti kena jaga kehormatan diri dia. Kena jaga air muka dia, kena jaga air muka keluarga dia, kena jaga air muka suami dia. Maka kena jaga kehormatan dia supaya orang tidak menghina suami dia, supaya orang tidak menghina ayah dia, supaya orang tidak menghina ibu dia dengan sebab perbuatan dia. Maka dia kena jaga kehormatan dia. Dan jangan mereka menampakkan perhiasan kecuali yang nampak daripadanya. Dan jangan dia berhias dan tunjukkan perhiasan dia kepada orang kecuali benda yang zahir sahaja. Apa maksud benda zahir? Perhiasan perempuan ini seluruh tubuh dia tu hiasan. Seluruh tubuh perempuan kalau tak pakai alat kemah pun sudah menjadi hiasan. Maka tubuh dia sendiri pun hiasan, maka jangan dia zahir ke dedah ke kecuali yang zahir sahaja. Apa maksud yang zahir? Ulama kata muka dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan. Itu kerana keperluan. Tetapi kalau muka menimbulkan fitnah, muka dia sangat menawan, muka dia sangat indah, menyebabkan orang terpikat, orang khoya-khoya dengan tubuh dia, orang khoya-khoya dengan muka dia, maka wajib ditutup muka dia. Wajib ditutup kerana itu menimbulkan fitnah. Boleh zahir ke anggota tubuh dia jika tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, tangan dia bukan aurat, tetapi dia pukul gambar tangan dia. Tetapi dia lukis inah, dia tengok tangan dia runcing molek, dia pakai cicing, duduk gaya yang menyebabkan orang fikir benda tak molek, maka tangan sendiri pun tak boleh pukul gambar, tak boleh upload gambar tangan sekalipun di media sosial. Kerana apa? Kerana tangan dia sudah menarik, maka kalau menarik tak boleh didedahkan. Kalau muka dia menyebabkan orang terpersona, wajib dia kena tutup. Dan hendaklah mereka menutup kain tudung ke dada-dada mereka. Berarti sebelah dada ni, bahagian dada bagi perempuan tidak cukup kalau pakai sehelai baju sahaja. Pakai sehelai baju tak cukup, mesti kena pakai tudung dan tutup dada dia.
supaya dua lapis supaya tidak nampak terbentuk dada dia. Nah, dua lapis supaya tidak zahir dada-dada mereka. Kalau dia pakai selapis tutup dah aurat misalnya, nampak pula bentuk dada, maka hukum dia haram dan berdosa. Bahagian dada lah. Hak ni khas. Kerana antara benda yang menawar bagi perempuan adalah dada dia. Maka Islam menutup dada. Bahu macam mana bahu? Kita pakai telekung nampak bahu coking itu. Apa hukum? Bahu tak apa, tidak wajib tutup sekali nampak bentuk. Misalnya pakai telekung nampak nampak ni dia punya kau tu dia shape bahu ni tak apa. Tapi dada, dada tak boleh. Kena tutup biar nampak straight gitu. Dan janganlah ia menampak ke perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka. Maka kalau kepada suami boleh kita berhias. Bahkan tak pakai apa-apa pun boleh kepada suami. Kerana apa? Kerana suami itu adalah kerana isteri itu adalah perhiasan dan pakaian kepada suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu merupa, wahai suami, kamu pakaian kepada isteri kamu. Isteri kamu pakaian kepada kamu. Bererti, tak ada perhiasan, tak ada halangan di antara suami dan isteri. Maka saya gia atas kamu, wahai kaum wanita, agar mentaati kalam Allah Ta'ala. Kita kalau nak jadi orang muslimat, tak cukup kita pakai telekung saja. Tak cukup kita pakai purdah saja. Tetapi nak betul-betul jadi perempuan muslimat, kena dengar kata-kata Allah, kena dengar kata-kata Nabi Muhammad. Sekalipun masyarakat kata awak tak cerdik, berstrik molek, betul molek, jujur molek, biarlah. Yang penting kita ikut kata-kata Allah dengan kata-kata Nabi Muhammad. Kita bukan hidup untuk manusia, kita hidup untuk Allah. Kita menyembah Allah. Allah lah yang memberi pahala dan memberi dosa kepada kita. Maka Tuhan beri pahala, Tuhan lah beri balasannya kepada kita. Kalau kita baik, Allah Ta'ala yang balas. Kalau kita jahat, kau dia, Tuhan yang balas. Bukanlah kata manusia tu yang memberi pahala kepada kita. Sekarang cuba bagi Muslim untuk jadi orang baik ni, cuba kadang-kadang daripada keluarga sendiri, kadang-kadang daripada ibu sendiri, kadang-kadang daripada kawan-kawan. Kita nak jadi orang baik, kurangnya penyokong, kurangnya orang yang memberi support kepada kita. Akhir zaman, satu kali Rasulullah kata, orang yang beriman pada akhir zaman baginya pahala 50 orang sahabat. Pahala orang beriman pada akhir zaman dapat pahala 50 orang. Apa maksud 50 orang? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, dapat pahala 50 orang siapa dia? 50 orang popok dia ke? 50 orang sahabat. Ni popok kami. Maka katanya Rasulullah, dapat pahala 50 orang daripada kamu, wahai sahabat. Berarti orang beriman, orang yang jaga sunnah Nabi pada akhir zaman, dapat pahala 50 orang sahabat. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa? Kenapa pahala dia begitu banyak? Katanya Rasulullah, wahai sahabatku, kamu sekarang buat baik ramai penyokong dia. Mu duduk dengan aku, mu nak buat baik mudah. Sahabat-sahabat buat baik mudah. Nak semaya jemaah mudah. Nak tutup aurat mudah. Ramai orang duk sokong mu. Tetapi akhir zaman, puak-puak dia ni kalau nak pergi semaya jemaah, tak ada orang sokong. Ada orang nak tutup aurat, tak ada orang sokong. Tak orang nak pakai purdah, tak ada orang sokong. Maka dia terpaksa berjual seorangnya sahaja untuk mengekalkan, nak mengamalkan sunnahku. Maka baginya pahala 50 orang sahabat. Tengok tu Nabi jamin kepada kita, bagi orang nak ikut kata-kata Allah dan Nabi Muhammad. Maka saya gia atas kamu, wahai kaum wanita, agar mentaati kalam Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman yang bermaksud, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Ayat saat ni waqarna fi buyutikunna. Dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu. Yakni apa maksud dia? Hendaklah kamu sentiasa berada di rumah. Ingat, perempuan mesti sentiasa berada di rumah. Jangan rasa puas rumah. Sebab itulah orang perempuan ni rumah dia itulah kehidupan dia.
Kakak dapur dia saja pun orang tak berani situ. Puyuk dia, kuali dia tak boleh main kosek-kosek. Itulah kehidupan dia, itulah rumah dia. Orang tak boleh nak kosek. Tu. Orang Tino kena duduk rumah. Sebab kemuliaan dan ketinggian budi seorang wanita itu apabila dia sering duduk menetap di rumah dia. Maka semakin tak keluar seorang muslimah itu, semakin haibah dan semakin tinggi kehormatan diri dia. Dia tak pernah satu tempat nama dia Kota Shibam. Kota Shibam. Kota Shibam ni usia dia dah 3000 tahun dah. Berada di satu tempat di Hadramaut. Nama Shibam. Shibam ni berasal daripada Ratu Shiba. Shiba ni ratu perempuan anak kepada Raja Hadramaut. Raja Hadramaut ni ada dua. Pertama anak perempuan nama Shiba. Maka dia buat satu kampung Shibam nisbah kepada anak perempuan dia. Dan seorang lagi nama Tarim, anak lelaki dia. Ramai pelajar Malaysia duduk mengaji di Tarim sekarang. Shibam pula. Shibam ni antara tradisi dia, tengok dia jaga anak-anak dara dia. Ada orang perempuan tak pernah jirik tanah. Tak pernah keluar ke tanah, tak pernah keluar daripada rumah dia. Lama mana? 60 tahun. Ada tu sampai mati tak keluar rumah, kecuali mati baru keluar daripada rumah. Tengok perempuan Ada kata sekali sahaja dia keluar. Apa dia? Keluar kahwinnya dia, ikut suami dia ke rumah suami dia. Tu sahaja dia keluar. Lama mana? 60 tahun tak keluar rumah. Rumah popok dia ada tingkat-tingkat. Ni rumah orang nikah, rumah anak tina, rumah anak jatah, rumah Makan ada dah. Dia pergi kambing tingkat ni, dia pergi ni, maka tak perlu dia keluar. Ni cerita orang-orang tina dia warak tak warak sampai 60 tahun. Ada tu sekali saja pernah keluar daripada rumah sepanjang hidup dia. Jadi semakin tinggi budi dan mulia seorang perempuan apabila dia tidak keluar rumah. Orang lain ni marah perempuan tak keluar rumah. Jumuklah, daratlah, kita kena moding lah, kita kena terbuka. Tak keluar rumah apanya? Ada keperluan sangat kau duduk rumah? Tak perlu. Kalau ada keperluan tu suku pasar. Kalau tak ada keperluan, ketika dia anak dara, cari dah nafkah kepada dia. Ketika dia bersuami, suami dia dah cari nafkah, dia nak tubik buat gapo? Ada keperluan gapo? Dah cukup dah orang-orang lelaki menyediakan makanan dan kelengkapan dalam rumah. Berarti kalau keluar ni, ada benda yang tidak elok pada zaman dulu. Ada orang tak suka. Berarti kita mengongkong perempuan. Ada istilah pun kita ngaji perempuan ni ngaji tinggi setara mana pun duduk corok dapur juga. Itulah tugas yang paling mulia bagi perempuan. Bukan jadi doktor, bukan jadi menteri, bukan jadi gapoh, tetapi jadi suri rumah. Hak tu yang paling afdal bagi perempuan. Kerana dia duduk di rumah dan dia paling selamat. Bukan tak wi ilmu dah. Bukan kata pula tinggal di rumah tak wi ilmu agama, tak tahu hukum hakam, jahil, tak reti baca. Hak tu beri kebodohan kepada perempuan. Tak. Ilmu kena bui. Orang-orang dulu, orang-orang perempuan dia dapat mengarang kitab alim. Sebab apa? Ayah dia ni orang alim. Maka perempuan-perempuan jadi orang ilmu, jadi orang hebat kerana ilmu dia. Tak syarat perlu keluar rumah. Orang tu kena hebat. Jadi tugas kita orang lelaki beri ilmu kepada isteri-isteri kita, kepada anak perempuan kita. Tapi tak semestinya kata kena suruh dia keluar daripada rumah, tak perlu. Jadi siapa dia perempuan nak jadi bertambah mulia, lazimilah rumah, jangan keluar daripada rumah. Dia hanya keluar kerana satu urusan yang tidak dapat dielakkan serta diwajibkan atasnya menjaga adab. Kalau dia nak keluar juga, misalnya nak keluar, saya nak keluar juga, mesti dia kena jaga adab dan maruah dirinya ketika dia keluar. Sebab dia kena duduk dalam rumah. Apabila duduk dalam rumah, dia bebas. Muka dalam rumah dia sendiri.
Tetapi apabila dia keluar, dia kena jaga aurat dia, kena jaga adab dia, kena jaga kehormatan dia. Islam bukan menganjur kepada manusia, kepada perempuan jadi mundur. Tak jadi mundur. Ilmu beri, gapo dia beri. Adab sebagai seorang suami isteri, adab sebagai seorang anak perempuan. Tetapi tidak disyaratkan suruh keluar daripada rumah. Budaya keluar daripada rumah ini budaya orang kafir. Supaya hilangnya perasaan malu daripada anak-anak dara kita bergaul dengan lelaki. Katanya ulama-ulama, sekolah-sekolah percampuran di antara lelaki dan perempuan adalah misi, adalah perancangan daripada orang kafir nak menghilangkan perasaan malu daripada anak-anak dara orang muslim, muslimah kita supaya boleh bergaul dengan lelaki. Maka orang sekarang kalau perempuan malu bergaul dengan lelaki dipanggil darak, dipanggil koluk, dipanggil gapo. Sedangkan benda itu dilarang oleh syarak. Maka perempuan kalau hilang malu dia, maka perempuan ni lebih ganas daripada 70 lelaki yang jahat lagi. Tetapi kalau perempuan ni jadi baik, dia lebih hebat daripada 70 lelaki baik lagi. Tu perempuan. Maka benda yang menghalang, antara benda yang kuat yang boleh menghalang perempuan daripada buat benda-benda yang tidak baik adalah malu, sifat malu. Maka sifat malu ni antaranya adalah kita letak perempuan itu duduk di dalam rumah, melazimi rumah, maka dia akan semakin tebal perasaan malu dia. Ni perempuan suruh pergi berjauh, suruh kawan dengan lelaki, buat program sama lelaki, bergurau, bermandi manda dengan lelaki. Apa jenis program orang kafir telah eksploitasi otak-otak, telah brainwash otak-otak kita sehingga kita kata sesuai dah lelaki bergaul dengan perempuan. Akhir sekali muncullah pergaulan bebas menyebabkan hak ni saling tunjuk kecantikan dia. Lelaki tunjuk kecantikan dia, perempuan tunjuk kecantikan dia, akhir sekali berzina lah. Maka lahirlah anak-anak zina. Jadi Islam ajar awal-awal lagi duduk di rumah supaya tebalnya perasaan malu bagi perempuan. Katanya Nabi, malu itu baik. Kepada lelaki pun bagus malu ni, perempuan pun bagus, tetapi kalau bagi perempuan lebih baik. Kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mar'ati nasibun fil khuruj illa muttarratan wa laisa laha nasibun fit tariqi illa al hawashi. Artinya seorang wanita tidak boleh keluar kecuali dalam keadaan terpaksa. Ni Nabi tu ya. Kalau terpaksa ya tubik, nak kata lagu mana ni? Kalau ada hijau ada kepentingan nak cari nafkah, tak ada orang cara ke apa, maka hak tu tak apalah. Dan tiada dibolehkan berada di jalanan kecuali lorong-lorong yang kecil sahaja. Yakni perempuan, perempuan tidak boleh pergi tempat orang ramai. Perempuan tak boleh berada di jalan-jalan utama. Perempuan kena berada di lorong-lorong tepi sahaja. Kalau jalan kena duduk bera. Ni kita tengok perempuan duduk tengah-tengah jalan. Perempuan di tengah-tengah shopping kompleks. Perempuan di tengah-tengah khayalat ramah. Seolah-olah mendedahkan tubuh dia pula. Bahkan Nabi kata kalau nak pergi ke pasar pun cari jalan-jalan di hujung-hujung, di tepi-tepi jalan yang tempat orang lelaki tidak lalu ramai-ramai. Ni kita tengok sekarang perempuan dedahkan tubuh dia di tengah-tengah jalan orang. Orang boleh tengok belakang tubuh dia, orang boleh tengok belakang keindahan dia. Tapi Islam aja kalau nak pergi tempat orang ramai jangan pergi kalau boleh. Kalau terpaksa pergi di bira-bira, di bucu-bucu, jangan pergi di tengah-tengah. Ni Nabi sebut. Riwayat Tabrani. Dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulu. Ayat Quran saat ni. Pertama, kekalkan dalam rumah. Kedua, Allah Ta'ala perintah jangan berhias seperti jahiliyah dulu. Maksud jahiliyah ialah golongan orang kafir.
sebelum kedatangan Islam, sebelum Nabi Muhammad mari, tu panggil jahiliyah. Jahiliyah tak tahu apa, maknanya jahil ni tak tahu apa. Berarti macam-macam lah kejahatan yang ia buat, benda yang tidak bermoral dia buat. Allah telah melarang kamu wanita daripada mencontohi perangai mereka orang-orang kafir. Jangan sesekali kamu membelakangi adat tertib ayat ini. Umpamanya, katanya pengarang kata, apabila Allah Ta'ala kata jangan kamu berhias seperti jahiliyah orang-orang kafir, sama ada jahiliyah tu jahiliyah zaman sebelum Nabi Muhammad ataupun jahiliyah orang-orang kafir lah ni. Jahiliyah moden dipanggil. Jahiliyah ula tu jahiliyah zaman dulu, zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad. Lah ni pun orang-orang kafir ni jangan duduk ikut. Jangan kamu lawan perkataan ni seumpamanya bentuk kamu lawan lagu mana? Bagaimana seorang wanita muslimah memandai baik pakaian yang bukan pakaian wanita mukminat solehah. Kita lah ni, anak kita, isteri kita, mak kita, kakak kita, adik kita, sepupu kita, apabila diberi pakaian di antara pakaian muslimah, pakaian yang Allah Ta'ala suka dengan pakaian Allah Ta'ala marah, kita nampak dia lebih suka pakaian yang dimarah oleh Allah Ta'ala. Kata saya Allah, kata saya Nabi Muhammad, kata nak duduk dalam syurga, tiba-tiba pilih pakaian yang menyebabkan dia masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Bukan kata Tuhan nak mengongkong wanita, tapi nak menjaga wanita supaya hidup dia diredai oleh Allah, disukai oleh Nabi, dan diselamat sejahtera bahagia dia di dalam penjagaan. Kerana apa? Allah Ta'ala jamin, kalau mu pakai pakaian seperti yang aku suruh, nescaya kamu tidak akan disakiti. Fala yu'zain, maka kamu tidak akan disakiti, kamu tidak akan dikhianat. Pakai telekung, kamu pakai purdah, telekung labuh dah, tidak gelenyar, tak buat TikTok, maka Allah Ta'ala jamin kamu tidak akan disakiti. Tapi kalau pakai pakaian menjolok mata, orang tua kata, pakaian tu supaya cocok putih mata orang jatuh. Berjolok putih mata kita, terubik putih mata supaya putih mata ketal. Maka menyebabkan seorang itu disakiti, dikhianat, kena buat khianat ke orang tina. Sebab itulah ayat Quran az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina. Sebab berzina ni perempuan dulu yang menarik lelaki. Kalau pakai telekung belakang, Tuhan jamin. Kita percaya ke jaminan Allah. Allah Ta'ala kata saya jamin, kalau mu pakai lagu tu kamu tidak akan disakiti. Tak saya. Masalah lah ni, tanya kih rogo kau kih gapo, sebab pakaian perempuan menjolok mata. Orang jatuh, bukan kata semaknya muka supaya nyepak kah, ngejah-ngejah sikit ikut dah. Banyak kena tipu, gelenyar, duk main TikTok, duk atas gambar, akhir sekalinya tipu dia orang. Dia punah, dia kena tebuk topa orang tua panggil, jadinya kotor dah lah. Tak ada pedah, tak ada maruah dah. Masa tu nak menangis, salah kita sendiri dah. Dan bagaimana hatinya boleh condong kepada pakaian yang dipakai oleh wanita Eropah dan apa sahaja yang serupa daripada segi pakaian dan perhiasan. Katanya pengarang kata, lagu mana dok suka pakaian-pakaian orang kafir, pakaian Eropah lah. Lah ni kita tengok orang Tino, bukan kata pilih pakaian orang kafir, pilih pakaian orang kafir hok jahat. Ya, orang kafir ni kan ada hok baik, ada hok jahat. Tengok pakaian orang-orang kafir, kalau hok molek Cina pakai teluk labuh, tutup molek. India tutup labuh. Orang skut dia besar labuh tu, kat lagi punya panjang. Tak saya pakai hak tu. Hak perempuan kafir dah pun tak molek dah setara tu, pilih hak pasik pula. Kalau Cina hak pakai seluar baju saja, seluar tak pakai. Hak Korea pula hak tak pakai gapo satu. Hak Amerika pula hak pakai baju kecilnya. Tak saya hak panggil hak dalah kafir, hak jahat pula, hak pasik pula pilih hak tu. Bukan kata hak kafir hak molek, hak kafir hak molek tak boleh nak tiru dah. Hak kafir hak pasik pula kita dok ikut. Allah dah. Pelik sungguh kita. Pas kita kata kita muslimah, kita maka jangan ada perasaan lagu tu. Lebih-lebih lagi kita tengok lah ni muslimah bagus dah, pakaian dia masya-Allah dah, ngaji pondok dah, hafizah dah, tetapi duk suka TikTok. Duk suka ke orang Korea, duk suka kepada artis orang kafir.
Kalau artis kafir tu tak suka nyanyi dia saja tak apa, suka tengok video dia pula, tengok muka dia, tengok tubuh dia, tengok apa dia, akhir sekali suka pakai lagu tu. Kita pakai pudah. Apa kita tak suka pakai pudah hak kita pakai ni, hak Nabi Muhammad suka, hak Allah Taala suka. Tiba-tiba kita suka hak Korea suka. Korea ni berjawi pudah, mandi junub pudah, mati masuk neraka pok dia muka kafir dengan Allah, tak suka pakai dia. Nah, tarian-tarian dia pula kadang-kadang kita nampak macam pelik ya kata. Pok kita ikut. Tak ada apa. Maka kita lebih-lebih lagi kita orang muslimat kena jaga. Jaga, jangan minat benda-benda lagu tu. Bangga dengan pakaian Islam yang Allah Taala beri kepada kita. Mak ayah kita pakai pakaian kepada kita. Baju kurung, tutup aurat, baju longgar, pakai telekung, pakai stoking, pakai gapo. Hak tu lebih mulia daripada artis-artis Jepun yang banyak pitih yang gapo dia Dan kenapa kamu keluar dengan terdedah tanpa menjaga kehormatan kamu? Dia tanya pakai pakaian terdedah aurat, maka kamu rasa mu jaga kehormatan. Tak jaga kehormatan. Orang ni kalau kita beri satu benda, tiba-tiba dia dedah lagu tu, akhir sekali basi, rosak, punah lah. Tanda orang tu menghargai satu benda, dia bubuh dalam satu bekas, dia buku, dia saltik, dia gapo, supaya benda tu tak masuk angin, benda tu tak kena habuk. Maka antara kalau kita duk main dedah aurat lagu tu, sedekah Allah Taala kata jangan berhias dengan hias sejahiliah. Tidakkah kamu pernah mendengar firman Allah Taala? Allah Taala kata apa? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zainna wa kana Allahu ghafurur rahim. Surah Ahzab ayat 56. Tuhan kata apa dia? Artinya wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, Tuhan suruh kepada Nabi kita, katakan kepada isteri-isteri kamu, bukan isteri Nabi belakalah, semua orang mukminat, dan puteri-puteri kamu, dan isteri-isteri orang beriman. Nak kata benda ni pentingnya tak penting, Allah Ta'ala perintah kepada Nabi sebut sosok, royak kepada binimu, royak kepada anak tinamu, royak kepada perempuan-perempuan muslimat. Royak sosok, kelompok-kelompok yang Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad sapa kepada dia. 3 kelompok. Isteri Nabi, Nabi royak dah. Anak tina Nabi, Nabi royak benda lagu ni. Perempuan, isteri-isteri orang beriman, Allah Ta'ala suruh royak juga. Apa dia? Hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka kepada seluruh tubuh mereka. Jilbab maka ulama kata jilbab ni telekung atas. Masuk melabuhkan dia, letak start daripada sini tak labuh. Dia kata yudnina alaihi jalabibihin, jilbab ni, jilbab tutup ni, maka letak start pelabuh ni, start daripada atas sampai, berarti tutup muka habis, tutup muka habis. Dan yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali. Zalika adna an yu'rafna. Berarti kalau perempuan muslimat buat pakaian lagu tu, pakai telekung tutup habis, maka lebih hampir kepada orang kenal ni orang Islam ni. Fala yu'zai daripada Allah. Apabila orang kenal orang perempuan Islam, kerana itu Nabi jamin. Apabila berpakai dengan pakaian muslimah, tutup molek, bukan kata muslimah gedik, bukan kata muslimah TikTok. Lah ni pakai muslimah dah duduk joget glogeng. Nak joget misalnya dalam rumah dengan adik-beradik kau, tak boleh kira lagi. Ni nyo bubuh dalam video, nyo upload pula, bubuh dalam orang duk pakat tengok pula. Jadi orang tahu dia. Luar nampak pakai jilbab, pakai tutup, pakai gapo, tapi kaki berjoget TikTok. Joget semua joget dia boleh. Joget cara goni, joget terbang, joget atramen, joget macam-macam boleh. Maka
Hok kena pakarnya kena tutup belaka, maka tidak akan diganggu kalau kita pakar sebagaimana hok Allah Taala nak dan Nabi Muhammad nak. Waktu Nabi jamin, fala yu'zain, maka kamu tidak akan dikhianati, tidak akan diganggu, tidak akan dikena rogo, kena khianat ke orang. Nah, kalau kita pakat lekung. Ni hok tino gelenya juga kepada jatah, tiba-tiba jatah ni enggak. Nah, apa tak tahu. Oh jatah ni supaya oli kucing je panggil. Depan tuai tu tak setuh ikan, belakang tuai agaknya pegang ikan ni nah. Ha. Dan Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuhan tutup ayat ni, iaitu Allah Taala Maha Mengampun dah Maha Penyayang. Iaitu gapo dia? Kalau kita buat silap dulu, tak pakai pakaian ni, buat masa sekarang kita berazam, esok saya nak pergi beli pakaian muslimah hak Allah Taala nak, hak Nabi Muhammad suka. Dia ada cita-cita saya nak pergi belilah lagu mana pun. Sekalipun saya orang kampung, saya siapa-siapa dia pun saya nak beli pakaian yang Allah Taala suka, Nabi Muhammad suka. Tak syarat kata pakai hitam tutup belakang, hak tu sunat afdal, comel, belana pahala banyak. Tetapi kalau kita mampu pakai baju kurung longgar, nah, pakai telekung labuh sikit, pakai stocking kau gapo dia, nah, jangan bergaul sangat dengan orang jatah, tutup dagu gitu. Maka cukup dah sebagai kita orang-orang kampung ni. Insya-Allah Allah Taala jamin kalau kita pakai pakaian muslimah, kita tak akan diganggu oleh orang jatah jahat, sebab Tuhan janji dah. Cakap Tuhan nak nipu kita sebagai muslimah, kita pakai pakaian molek dah, tiba-tiba orang jatah mari kena. Ada lah. Tegasnya yang lebih utama dan lebih baik bagi seorang wanita supaya berdiam di rumahnya dan tidak keluar daripadanya kecuali jika ada darurat dan keperluan mendadak. Hak tu paling molek sekali. Perempuan kalau nak bertambah mulia, sentiasa duduk di rumah. Kalau nak duduk di luar, dia terpaksa kena jaga adab, kena jaga pakaian, mulalah kepanasan lah gapo dia. Kalau duduk di rumah tak apalah, boleh buka telekung lah kita kata. Tahanlah sikit pakaian dia. Tetapi kita kena jaga pakaian kita nah. Sebab pada melazimkan diri dalam rumah itu terdapat segala kebaikan dan kemuliaan bagi wanita. Dengan duduk di rumah, dia terjaga aurat dia, kebaikan dia ada, kemuliaan dia bertambah. Nah, kita tengok bini-bini untuk guru kita, tak pernah tengok, tak pernah nampak putih mata keluar daripada rumah. Itulah kehidupan dia, hidup dan mati dia dalam rumah suami dia. Kecuali ada urusan yang sangat penting, dia keluar pun dalam kereta dia bubuh langsir lagi sehingga tak nampak. Ni nah, jaganya. Kerana apa? Kerana dia nak redha Allah dengan redha Nabi Muhammad. Suami dia tak ada pun dia amanah, dengan amanah dia keluar pun dia jaga, tak berkecek dengan orang. Tidak pergi tempat-tempat yang orang jatah ramai, tak lalu di hadapan lelaki macam-macam. Sesungguhnya wanita itu sendiri aurat yang dialu-alukan oleh syaitan apabila keluar daripada rumahnya, kerana ada suatu riwayat daripada Tabrani dengan sanad yang baik daripada Nabi. Ingat syaitan apabila perempuan keluar, syaitan akan suka. Ada peluang dah saya. Syaitan ni apabila perempuan keluar sangat dialu-alukan oleh syaitan. Syaitan kata, ya inilah Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sebut, tidak aku tinggalkan satu fitnah yang paling berbahaya kepada lelaki mengatak lebih daripada seorang perempuan. Tak ada. Dia dengan harta lelaki boleh lawan lagi, berkepangkat dengan gapo, dengan kekerasan. Tapi kalau perempuan lembek selalu dia. Tok lebar, tok iman, tok siok. Nabi Muhammad kata fitnah yang paling besar adalah fitnah perempuan. Duit tak sebesar fitnah, tapi perempuan. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu helah perempuan ni sangat besar. Kita nampak dia lemah ya. Dia kecek lembut dah, suara dia halus ya. Tetapi dia tipu daya dia sangatlah besar. Tak ada dah dalam Al-Quran sebut penipuan paling besar, penipuan perempuan. Fitnah perempuan. Inna kaidakunna azim. Wanita itu adalah aurat dan sesungguhnya seorang wanita itu akan keluar daripada rumahnya dan tiada sesuatu boleh mencurigainya. Maka dia dialu-alukan syaitan dengan berkata, sesungguhnya engkau tidak melalui seseorang
melainkan engkau akan terpengaruh dengannya. Setan akan duk halak dia. Sama ada dia kata, oh demo gila tempat orang jatuh, biar orang jatuh terpengaruh dengan kamu, ataupun kamu terpengaruh dengan orang jatuh, ataupun buat sesuatu yang menyebabkan orang jatuh tergoda dengan kamu. Mungkin comel. Apabila kita keluar daripada rumah. Kerana apa? Perempuan tabiat dia apabila keluar daripada rumah dia akan bersolat. Dia tak suka orang tengok dia dalam keadaan tak comel. Maka bila solat menarik lelaki. Maka benda ni muncul bersolat dan gapo kerana keluar rumah. Maka paling selamat duduk dalam rumah. Kalau keluar dari rumah, banyak masalah akan timbul. Dan sesungguhnya seorang wanita itu akan memakai pakaian cantik, lalu dia akan bertanya kepadanya, kau nak ke mana? Wanita apabila tubik mesti pakai pakaian comel dah. Sebab kalau dia kata, kalau tak tubik pakai baju kotor, orang tak selesa dengan dia pula. Orang gini-gini dia, maka dia akan pakai comel. Apabila pakai comel, selalu orang tanya, awak nak pergi mana tu? Maka mulalah jawab nak menziarahi pesakit lah, nak pergi mahu menyaksikan jenazah lah, mahu bersolat di masjid. Niat tu comel belaka dah, nak pergi semaya tarawih, nak pergi semaya raya, tapi pakai baju kebaya belah kain. Atas bahu pula, napok bahu, napok gapo baju jarang ngongeng, belah atas belakang, tubik air liu tu iman. Nak pergi semaya raya bedok putih belecu laga apa dia pakai pakaian gaya menggoda, suara menggoda, cara gerak ke. Wanita TikTok duk gelenyah hiha macam-macam, tunjuk pakai bayar ketat, pinggir ramping. Kain kano alik atas ni Orang pakai baju tu Allahu Rabbi. Sebab orang Tino memang dia tabiat nak menghias. Bila tu pergi rumah dia akan berhias lah. Dia rasa bangga kalau dia kata awak comel. Tengok. Orang jatuh tak ada masalah gapo, orang kata dia mau busuk pun tak ada masalah, dia tak tahu gapo orang jatuh, cara dia lah. Tapi orang Tino bab kecantikan sesuai dengan fitrah dia, dia tak boleh orang kata dia mau busuk, sudah marah muncul mulut dia. Tapi kalau kata dia comel, sudah dia melengguk, dia gapo, makan nasi pun pergi lagu ni. Nampak makan nasi setahun tak habis lah, tak kenyang lagi makan nasi. Apa? Sebab kata awak comel. Di tabiat lagu tu. Maka keluar daripada rumah, syaitan suka lalu lebih fitnah berlaku. Tiada seorang wanita mahu beribadat kepada Tuhan seperti ibadatnya ia di dalam rumah. Maka kalau dia nak buat ibadat, molek dalam rumah. Jangan buat ibadat luar rumah. Biarlah nak pergi semaya tarawih, kau semaya gapo tak salah. Semaya dalam rumah. Bini kita kalau hok comel-comel, anak jatino kita kalau hok comel-comel, suruh semaya tarawih rumah. Kita sudah lagi balasahnya. Kalau nak bawa pun mek kita, hak tua dah. Sopa dengan hatu. Bawa mek kita. Tak apa. Mek kita orang tengok pun nalin dak-dak dah. Tak apa. Hak tu tak apa. Tapi kalau hak comel, haram hukum dia sekalipun pergi semaya jemaah kalau dia menimbulkan fitnah. Tapi kalau tak menimbulkan fitnah, ada ulama kata makruh wanita pergi semaya jemaah. Afdalnya dia semaya di rumah. Sunatnya semaya di masjid, makruh kalau orang tua. Kalau orang muda, haram kerana menimbulkan fitnah. Saya gialah bagi seorang wanita menghormati dirinya. Wallahu a'lam. Kitab ni kena semacam orang Tino. Memang kitab ni nak suruh jadi orang Tino jauh. Bukan baca kitab ni nak suruh jatuh jadi lagu ni selok lah. Orang jatuh tak boleh tubik rumah dok lah. Kitab ni kitab orang Tino nama kata Allah kena semacam orang Tino. Orang jatuh tak kena. Kitab ni kitab orang Tino Kelas ni kelas khas untuk orang Tino. Bukan kata orang jatuh tak boleh masuk, maklumat ni boleh ambil juga bagi orang jatuh. Orang jatuh kena tahu. Tapi untuk amalnya untuk perempuan. Orang jatuh yang ada amal hok dalam kitab ni selok lah. Tak tubik rumah ke apa dia.